حسان بن عبد الله الشاطري والعلامة الحب سالم بن عبد الله الشاطري وإلى مشايخنا في بلاد مصر ولمؤلف الكتاب ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia, alhamdulillah, malam ni kita kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan sekaligus kita dipilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kefahaman kita semakin bertambah, dan dengan bertambahnya kefahaman itu elok kita punya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia akhirat. Maka dia kata, wa kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya dia kata Nabi SAW telah bersabda, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum, kata Nabi, sesungguhnya bagi Tuhan kamu pada hari-hari yang dilalui oleh kamu, kata Nabi, nafahatin, adanya anugerah-anugerah Allah.
Ala fata'arradu laha, maka hendaklah kamu cari anugerah tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, hadis ni dia nak cerita kepada kita bahawa 24 jam yang dilalui oleh manusia, di dalamnya terdapat anugerah-anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala beri dorongan kepada kita agar kita diberikan dorongan untuk mencari setiap anugerah yang diberikan oleh Allah. Tuan-tuan, anugerah-anugerah ni dia tak nampak. Dia hanya sekadar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dari kesedaran kita sendiri, bila mana kita sedar tentang hari akhirah, bila mana kita sedar kita perlukan kepada anugerah-anugerah ni, maka pasti kita akan cari disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada manusia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dapat mensyukuri nikmat hidup setelah daripada dia dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Ada orang yang hidup tetapi dia tak dapat nilai, dia tak dapat nak hargai kehidupan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia sebut di dalam Al-Quran, ada orang yang bila dah sampai kepada alam akhirah, ada orang yang dah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta dibalikkan semula atas dunia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut farji'na, ya Allah, balikkan kami semula atas dunia. Tuan-tuan, pasal apa dia minta balik semula atas dunia? Na'mal salihah, kerana kami nak beramal salih. Kenapa dia nak beramal salih? Inna muqinun, kerana kami yakin kepada Engkau ya Allah. Tuan-tuan, tapi dia yakin, dia ada riang nak melakukan kebaikan, dah terlambat. Dia berada pada negeri akhirah, yang mana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, darul akhirah darul jaza. Negeri akhirat bukanlah tempat untuk beramal kepada Allah, tetapi negeri akhirat itu adalah untuk pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh ulama juga, dia kata innal insana, sia itu namu, mereka itu dalam keadaan tidur, kata ulama. Tuan-tuan, kebanyakan daripada kita, tuan-tuan, makna tidur dekat sini, iaitulah kebanyakan manusia dia suka bersenang lenang. Kerana tu kata ulama, innal insana namu, adapun setiap insan itu mereka tidur, kata ulama. Walakin, akan tetapi kata ulama, idza matu, apabila mereka mati, kata ulama, intabihu, pada masa tu barulah dia terjaga daripada lena dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup dia tidak dapat mensyukuri kehidupan setelah daripada mana dia mati, kata Nabi. Demikian orang yang sehat. Tuan-tuan, orang sehat dia tak dapat menghargai kesihatan. Pasal apa? Kerana dia belum lagi diberikan sakit oleh Allah. Tapi diberikan sakit
dia terkenang, masa dia diberikan kesihatan yang elok oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka hadis yang macam ni Nabi SAW dia nak habaq dengan kita bahawa 24 jam yang dilalui oleh manusia nafahatin, adanya anugerah-anugerah daripada Allah. Tuan-tuan, tadi kita baru sahaja selesai daripada menunaikan salat fardu maghrib. Tuan-tuan, satu sembahyang tu sendiri. Tuan-tuan, sembahyang ni siapa yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, selama dia dirikan sembahyang, selama itulah dia diselaputi dengan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu pertama bagi orang yang sembahyang. Kerana tu kata Nabi SAW, kalaulah kamu tahu apa yang ada di hadapan orang yang sembahyang itu, nescaya kamu tidak akan melintah di hadapan dia sekalipun kamu terpaksa berdiri selama 40 tahun. Tuan-tuan, kalau kita tahu apa yang ada di hadapan orang sembahyang, tuan-tuan, kita sanggup berdiri sekalipun kita kena berdiri selama 40 tahun. Tuan-tuan, ulama kata apa yang ada di hadapan orang sembahyang, kat depan orang sembahyang adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tadi baru sat kita solat maghrib, alhamdulillah. Tuan-tuan, lepas daripada solat maghrib kita buat apa? Kita zikir kepada Allah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 atau 34 kali. Allahu Akbar kita sebut sebanyak 33 kali. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, siapa yang berzikir dengan zikir tersebut, dia zikir Subhanallah 33 kali, dia zikir Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sekalipun dosa dia sebanyak buih di lautan, semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu zikir yang telah kita lafazkan lepas daripada sembahyang. Tuan-tuan, kemudian di dalam wirid kita ada bacaan ayatul kursi. Tuan-tuan, ayatul kursi kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayatul kursi selepas daripada sembahyang dia, maka jarak antara dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala hanyalah kematian, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang baca ayatul kursi selepas daripada sembahyang, tuan-tuan, jaminan dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni anugerah daripada Allah. Kemudian sekarang ni kita berada pada waktu antara maghrib dan juga isya. Tuan-tuan, ada satu riwayat menyatakan, kalau kita dah banyak terlepas benda-benda yang baik untuk kita lakukan. Tuan-tuan, biasalah, kadang-kadang kita masa muda ni, tuan-tuan, kita lupa. Sebab itu kata Nabi SAW, khairun syababakum man tashabbaha syuyukhakum, kata Nabi. Sebaik-baik pemuda daripada kalangan kamu, kata Nabi, adalah pemuda yang menyerupai orang tua. Tuan-tuan, kalau adalah pemuda yang macam ni, dia punya cara dia macam orang tua. Tuan-tuan, maksud dia macam orang tua bukan maknanya dia pakai tungkat, bukan dia, ataupun dia saja-saja buat ketak macam orang tua. Tuan-tuan, bukan dia.
Tetapi yang dimaksudkan pemuda yang macam orang tua ni adalah pemuda yang bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok orang tua lagu mana? No? Bila dia tahu umur dia dah 60, tuan-tuan, bila mana dia tahu umur dia 70. Hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, innal a'mara ummati baina sin. Umur umat aku di antara 60 hinggalah ke 70 tahun saja, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, bila dia baca hadis tu, maka dia pun tengok, umur dia dah 60, umur dia dah 70 dah. Ini adalah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maka orang tua biasanya dia akan bersedia untuk dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau ada pemuda yang umur dia masih lagi muda, tapi dari segi kesediaan dia, kata Nabi SAW, ini adalah sebaik-baik pemuda, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, jadi siapa-siapa yang terlepas benda-benda hak yang baik dulu ni, law ni baru dia nak buat. Tuan-tuan, masa yang lepas kita tidak akan boleh kembali semula. Tak boleh. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, benda yang paling jauh ditinggalkan oleh manusia adalah hari semalam. Tuan-tuan, hari semalam ni, Allah, baru berapa jam kita tinggal. Semalam dengan hari ni mungkin hanya dalam 24 jam sahaja. Tuan-tuan, tapi kalam, kata-kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali kata, benda yang paling jauh ditinggalkan oleh manusia, malam, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, pasal apa? Bila hari semalam ni kita dah tak boleh nak ulang balik dah. Tuan-tuan, hari semalam dia tidak akan main lagi dah untuk hari ni. Hari ni. Tuan-tuan, maka dia jauh ditinggalkan. Tuan-tuan, umur kita berapa? Banyak kebaikan yang kita terlepas. Kalaulah kita nak semua kebaikan itu, maka makmurkanlah, hidupkanlah waktu antara maghrib dan juga isya. Kalau kamu hidupkan waktu tu, segala yang terlepas daripada kamu, daripada segala kebaikan ini, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni law ni. Tuan-tuan, law ni bukan menyanyi dah. Tuan-tuan, law ni tuan-tuan lara dah. Ni kita tengah diskusi, kita tengah duk baca kitab ulama, dan dalam ni ada Quran, dalam ni ada hadis Nabi. Tuan-tuan duduk dekat dalam masjid menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kuliah kita ni sampai Isya. Maka kata ulama, apa yang terlepas daripada dia, daripada kebaikan, kalau dia makmurkan masa antara maghrib dan juga isya, tuan-tuan, semuanya itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu selepas maghrib, kalau kita boleh tahan diri kita, soal dunia sekalipun, selepas daripada tahan. Tuan-tuan, dia bukan lama pun. Dunia kita lama lagi. Tuan-tuan, dunia kita ni berapa lama, tuan-tuan? Kalau orang 8.30 sampai 4 petang. Tuan-tuan, yang tu semua dia nak mencari kehidupan dunia dia. Daripada
pukul tengah sampai pukul berapa jam tu. Nak mengembali lepas cuma antara Aisyah semayang pukul 8 kuliah maghrib kita kalau saya lama 45 minit kita berikan makan kepada arahkan waktu pada maka orang ni dia pun berhenti daripada cari duit modal dia, maka dia terus pergi ke masjid. Lalu dia pergi masjid terus, dia tak cari pun duit modal dia pergi ke masjid. Lalu maka anak dia yang kesian tengok ayah dia tak boleh berniaga, kemudian hilang pula dia punya duit modal dia. Lalu maka si anak dia cari waktu maghrib. Lalu dia cari tiba-tiba jumpa duit tu. Lalu bila jumpa duit, dia membawa duit pergi masjid. Lalu bila dia bawa pergi masjid, dia pergi pada ayah dia. Dia kata, Pak Ayah, duit ayah yang hilang ni dah jumpa lah. Lalu apa kata peniaga ni? Peniaga ni kata, sekalipun kamu dah jumpa duit aku yang hilang ni, maka kalau nak berikan kepada aku nanti lepas daripada waktu Isya, jangan pada waktu maghrib ini. Latar bersebab kerana dia memakmurkan selepas daripada waktu maghrib dia dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dari segi itu sahaja pun dah banyak dah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fata'arradu laha. Ingatlah kata Nabi, semua anugerah itu hendaklah kamu mencarinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka tengoklah sama ada kita rajin ataupun tidak. Maka dia kata lagi, wa man akramahu Allahu bihadzal ba'isi syarif, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan dorongan yang mulia ini. Tuan-tuan, maknanya dorongan apa? Dorongan untuk dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba cek diri kita, ada tak berasa dorongan untuk dia melakukan taat pada Allah sehinggalah dia mengutamakan Allah berbanding dengan benda-benda lain. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia siapa? Dia ikut hijrah sekali dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia ni ceritanya adalah orang yang mai ke kota Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan fakir dan miskin. Tuan-tuan, kalau orang fakir ni, orang miskin ni, kebanyakan daripada orang miskin dia hendak apa?
Yang dia nak adalah menjadi kaya, menjadi senang, supaya hidup dia selesa. Tuan-tuan, dia mai ke kota Mekah dalam keadaan fakir dan juga miskin. Tuan-tuan, akhirnya dia berniaga di kota Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, dia meniaga sikit demi sikit demi sikit. Akhirnya dia dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila mana dia punya perniagaan dia berjaya dah. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman hijrah, tinggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, agak-agak kalau kena agak kita nak pindah agak-agak. Tuan-tuan, dah beli rumah 4 tingkat lah. Contoh lah. Tuan-tuan. Tuan-tuan, pendapatan kita pun stable lah. Tuan-tuan, kita punya perniagaan kita pun maju. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah kepada Nabi dan semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dia, tinggalkan kota Mekah. Dan apa yang ada di Mekah ni tinggal? Hijrah pi ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, agak-agak macam mana ni? Orang ni dia mai ni dulu fakir miskin. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi nama dia Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, dia orang miskin, tapi bila dia mai ke kota Mekah ni maju jadi orang kaya. Dia boleh buat harta di Mekah. Tuan-tuan, tapi masa hari nak berhijrah dengan Nabi, orang Quraisy tahan dia. Dia kata, wahai Syuhaib, kamu ni dulu miskin, dulu kamu papa kedana tak ada apa. Kemudian kamu mai ke Mekah ni, kamu buka perniagaan, kemudian dah maju, dah kaya dah, kamu dah ada harta dekat sini. Tiba-tiba hari ni kamu nak ikut dengan Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Maka kami tak benarkan, wahai Syuhaib, melainkan bila mana kamu tinggalkan semua harta kamu di sini, maka kami lepaskan kamu untuk bersama-sama dengan Muhammad. Tuan-tuan, apa tindakan Syuhaib Ar-Rumi? Masya Allah. Tuan-tuan, kita kalau dah capai satu kejayaan, kita tidak akan turun balik semula. Tak akan. Apatah lagi kita telah dapat benda yang diidam-idamkan oleh semua manusia. Apa dia? Iaitulah kesenangan pada harta. Tuan-tuan, ni didapati oleh Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, tapi apa tindakan Syuhaib Ar-Rumi? Syuhaib kata, tak ada masalah, aku tinggalkan semua sekali. Bahkan harta aku masih lagi tersimpan di sebahagian tempat. Yang tu kamu nak ambil, ambillah. Yang penting aku boleh bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Masya Allah, ini satu dorongan yang begitu kuat untuk dia melakukan taat pada Allah. Tuan-tuan, kebaikan yang ada pada manusia bukan pada harta. Walaupun kita perlu pada harta ni. Tuan-tuan, kebaikan dia bukan ada pada pangkat. Walaupun dengan pangkat ini kita boleh meluaskan lagi, menyebarkan lagi. Tapi bukan bermakna dengan duit, dengan pangkat, dengan rupa parah ni kita adalah muliakan. Tidak sama sekali. Tuan-tuan, tapi kebaikan seseorang bila mana dia diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, harta ni siapa punya? Harta dia adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang yang yakin dengan Allah, dia tak pernah rasa bimbang dan takut. Pasal apa? Kerana dia bersama-sama dengan Tuhan empunya harta. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang Allah Ta'ala punya ni, apa yang berada di langit, apa yang berada di bumi,
apa yang berada di antara keduanya, semuanya itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia nak ambil, dia nak tarik, boleh dalam sekelip mata sahaja. Tuan-tuan, tengok apa yang berlaku kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Tuan-tuan, kita pernah pergi Jordan tak? Jordan. Pernah pergi tak? No? Kita pernah pergi tak tengok macam mana teknologi yang dibuat oleh kaum Ad dan juga kaum Thamud. Tuan-tuan, dua kaum ni Allah Ta'ala beri kelebihan, mereka ni diberikan akal yang pandai. Mereka diberikan teknologi yang begitu maju. Tuan-tuan, tapi kaum Ad dan Thamud, Allah Ta'ala binasakan mereka hanyalah pada satu malam sahaja. Habis mereka tu binasa. Tuan-tuan, Fir'aun, Allah tenggelamkan dia di dalam lautan. Manakala Namrus, Allah Ta'ala hanya hantar seekor nyamuk yang tempang untuk mematikan Namrus yang sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala habaq lillahi wa ma fil ard. Yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang berada di langit, apa yang berada di bumi, dan juga antara kedua dia. Dan maka kerana itu kebaikan itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada benda-benda hak yang lain. Maka dia kata, siapa yang Allah Ta'ala muliakan dengan dorongan yang sangat mulia ini, sehinggalah dia mengkemudiankan yang lain, mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW ajak kat kita. Masa Nabi SAW nak siapkan Masjid Nabawi. Tuan-tuan, kita kalau pergi Mekah ni, baguslah pergi Mekah tuan-tuan. Baguslah kita pergi dekat Madinah. Oh, Masya Allah. Masuk dalam masjid, berebut nak masuk Raudhah kan? Kemudian bila dah masuk dalam Raudhah, doa, insya-Allah. Baguslah tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang benda tu dia tak bertahan lama. Sebab itu kata ulama, ada hidayat yang bertahan kepada seorang hamba hanya 1 jam sahaja. Tuan-tuan, lepas 1 jam hidayat tu dicabut balik oleh Allah. Sebab ada orang yang mendapatkan hidayat daripada Allah hanya bertahan. Hidayat itu sehari semalam. Tuan-tuan, lepas daripada tu dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bertahan dengan hidayat itu 3 hari 3 malam dan berikutnya. Tuan-tuan, kadang-kadang tak kekal hidayat tu berada pada satu-satu orang hamba tersebut. Tuan-tuan, lepas dia keluar daripada Masjid Nabawi tu, dia lupa dah. Dia pergi ziarah kepada Nabi SAW. Lupa dah tadi dia dah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi SAW dia tunjuk kat kita, masa nak siapkan Masjid Nabawi ni, tinggal ada satu sahaja lagi batu yang nak dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada satu batu lagi, ada seketui batu lagi nak dimasukkan, nak menyiapkan binaan Masjid Nabawi. Tuan-tuan, masa Nabi nak masukkan satu batu ni, seketui batu ni, tiba-tiba Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, dia melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi buat apa? Nabi tak masukkan seketui batu ni. Nabi letak tepi dulu dan Nabi menyahut seruan azan. Nabi dirikan sembahyang. Tuan-tuan, tu memori, itu kenangan yang Nabi tunjuk dan Nabi tinggalkan dalam Masjid Nabawi. Tuan-tuan, patutnya kita jadi muhasabah. Pasal apa seketui batu ni Nabi tak jadi letak, bahkan Nabi taruh tepi.
bila mana mendengar seruan azan daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, ini kerana Nabi SAW nak tunjuk pada manusia, apa pun juga keadaan, kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, siapa yang Allah beri dorongan, kita ada rasa nak hadir kuliah, kita ada rasa nak baca Quran, maka dia kata falya'rif qadrahu al-munif. Maka dia nak kena tahu, kata Imamul Haddad, dia telah mendapatkan satu nikmat yang nilaian dia munif, sangat-sangat besar, nilaian dia sangat-sangat mahal daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana orang yang bila dia dekat dengan Allah, bila mana dia berjalan di atas hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, dia diberikan kesenangan, dia diberikan keselamatan, sama ada di dunia mahupun di akhirat. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan, kita tengok ni iktibar daripada cerita. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam masa dikejar oleh tentera-tentera Fir'aun. Tuan-tuan, lari punya lari, depan ni ayak laut. Tuan-tuan, kita nak buat apa masa tu? Tuan-tuan, masa tu kita nak buat apa? Tengah-tengah kena apa ni, kena kejar dengan tentera Fir'aun. Jenuh, apa ni, dia lari nak menyelamatkan diri. Tiba-tiba depan ni ayak laut yang terbentang luas. Tuan-tuan, nak buat apa? Fir'aun ni, Nabi Musa alaihissalam, dia angkat tangan dia. Tuan-tuan, ni orang yang berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana Nabi Musa dan pengikut dia berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dihalang dengan ayak laut di hadapan dia, tak boleh pergi mana dah. Tuan-tuan, Nabi Musa doa dengan Allah, Allahumma fasakhir lana hadzal bahr kama sakhartal bahra li Musa. Allahumma sakhir lana hadzal bahr. Ni doa Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami ayak laut ini, ya Allah. Tuan-tuan, apa yang berlaku dengan doa Nabi Musa dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, terbelah laut ni benda yang luar daripada akal. Tapi nak buat macam mana? Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa yang berada pada jalan dia, sekalipun benda itu di luar daripada akal manusia biasa, dia pasti akan ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, falya'rif qadrahu munif. Kamu kena tahu, kalau kamu dapatlah dorongan yang macam ni, sudah tentulah kamu kena tahu nilaian dia sangat besar daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'lam, dan hendaklah dia tahu, annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih, dan dia nak kena tahu bahawasanya dia telah pun diberikan dengan sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang tu kita akan terang nanti pada pertemuan yang akan datang. Dan nanti Imamul Haddad dia ajak kita macam mana pula kita nak menjaga dorongan yang telah diberikan Allah kepada kita, dan apa dia amalan untuk seseorang dia boleh menarik supaya dia juga diberikan dorongan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna.
Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.